Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi cikgu akan teruskan dah kelas kita untuk hari ini. Sebelum cikgu nak teruskan kelas kita untuk hari ini, cikgu nak pesan dekat kamu satu benda lah. Sekiranya ada apa-apa yang kamu nak tanya soalan sepanjang penerangan cikgu, terus tanya. Terus tanya. Nak tanya pakai bersuara boleh, nak tanya pakai chat pun boleh. Boleh ke semua? Boleh tulis dekat chat. Boleh tulis dekat chat. Boleh, cikgu nak teruskan. Boleh tulis kat chat. Kalau boleh, tulis boleh. Dah ready ke? Alamak, ada tak ni? Ha. Ha. Okey, boleh. Okey, jadi cikgu memerlukan kamu punya respon lah. Kena respon selalu tau. Okey, jadi kita akan continue kita punya lesson kepada bab 8. Okey, cikgu rasa ramai lagi lah yang tak buat latihan tambahan tu kan? Okey, jadi latihan tambahan tu sebenarnya soalannya agak mencabar. Tapi bila tak ada yang WhatsApp cikgu, tak ada yang PM cikgu macam mana nak selesaikan tu, cikgu rasa tak ada orang buat lagi lah. Sebab bila nak buat tu, dia kena WhatsApp cikgu. Tapi bila tak ada, maksudnya cikgu assuming tak ada orang buat lagi. Okey, kita akan recap balik. Jadi cikgu harap kamu follow betul-betul kita punya kelas. Okey, kelas kita akan recap balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Cikgu harap kamu betul-betul follow. Okey, pada minggu lepas kita belajar daripada awal. Kita belajar daripada basic, senang cerita lah daripada basic. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, nampak ke skrin cikgu? Nampak ke skrin cikgu? Nak dengar suara sikit. Nampak ke skrin cikgu? Alamak. Okey. Adik boleh nampak di skrin cikgu? Boleh. Okey, baik. Jadi cikgu ada share skrin. Ini adalah lesson kita pada minggu lepas. Lesson kita pada minggu lepas, cikgu highlight balik yang bab 8 ni tentang apa. Bab 8 adalah tentang kinematik gerakan linear. Ni kita punya bab 8 je. Zafran, cikgu baru nak mula. Okey, bagus. Okey, kinematik bermaksud dekat sini kinematik dia boleh jadi sesaran, dia boleh jadi hal laju dan dia boleh jadi pecutan. Dia boleh jadi tiga-tiga. Tetapi semua tu dalam fungsi masa. Dalam fungsi masa. Okey, habis. Okey, tu tentang kinematik. Kemudian kita pergi kepada gerakan linear. Gerakan linear dekat sini adalah satu pergerakan yang berada di atas garis lurus. Bermaksud pergerakan kamu hanya boleh ke kiri dengan ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Okey, habis. Okey, jadi untuk mewakilkan macam mana pergerakan tu, kita akan ada satu persamaan. Persamaan itulah yang menunjukkan macam mana orang tu bergerak ataupun kereta tu bergerak di atas garis lurus. Jadi dekat sini cikgu teruskan. Okey. Kinematik linear yang pertama yang kita belajar pada bab 8 adalah tentang sesaran. Tetapi ramai orang dia tak faham apa beza sesaran dengan jarak. Sesaran ni, cikgu tunjuk ni sesaran, ini jarak. Sesaran adalah satu benda yang diukur daripada main point. Maksudnya benchmark kita. Titik tetap kita. Ni benchmark. Cikgu letak benchmark. Jadi sesaran sentiasa diukur daripada benchmark.
Tu yang pertama. Yang kedua, sesaran kalau dia ke kanan, dia positif. Kalau ke kiri, dia negatif. Nampak? Habis. Tetapi kalau jarak, dia tak diukur kepada benchmark kita. Jarak, kalau dia ke kanan ke, dia ke kiri ke, dia still positif. Jadi dia boleh sentiasa tambah, 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 tambah. Kamu boleh tengok kat sini. Cikgu tunjuk dua contoh. Contoh pertama, kalau cikgu cakap, kalau S dia sama dengan 4. Maksudnya, dia diukur daripada benchmark ke tempat tu 4 meter. Okey. Sama juga dengan sini. Sama juga dengan sini. Okey. Seterusnya cikgu terus. S sama dengan ke kiri. Dia ke kiri 3 meter. Jadi, orang ni bergerak 3 meter ke kiri. 1, 2, 3. Sesaran diukur daripada benchmark. Jadi, sesaran dia 1 meter. Tetapi jarak, dia dah gerak 4 meter tadi. Dia patah balik, dia jadi 3 meter. Total dia akan jadi 7 meter. Ini perbezaan sesaran dengan jarak. Okay, habis. Kamu boleh tengok balik. Okey. Kemudian dekat sini, macam cikgu bagi tahu tadi, sebelum cikgu masuk kepada fungsi, sebab fungsi ni, dia tak ada fungsi jarak. Sebab cikgu takut kamu confuse dengan fungsi sesaran dan jarak. Okey, habis. Okey. Jadi, kenapa kena ada fungsi ni? Sebab fungsi ni nak tunjukkan kepada kita macam mana pergerakan dia. Macam mana pergerakan sesuatu di atas garis lurus ni. Okey, lepas tu cikgu tunjuk Okey, cikgu ambil fungsi ni kan. Fungsi ni bercakap tentang sesaran. T0. Apa maksud T0? Maksudnya tempat dia mula. Bila cikgu tekan T0, cikgu kira cikgu dapat S sama dengan 3 meter. Kamu kena faham, 3 meter dekat sini bermaksud dia 3 meter belah kanan. Maksudnya dia mula dekat sini. Dia bukan mula dekat benchmark. Kalau jarak dia lain, jarak dia sentiasa mula dekat benchmark. Sesaran bukan. Okey, ini adalah sesaran. Okey, cikgu teruskan je, cikgu recap je. Lepas tu, kita teruskan dengan buat latihan berkenaan dengan sesaran. Cikgu nak tunjuk dekat kamu macam mana sesaran ni mengambil peluang ataupun mengambil alih untuk fungsi masa. S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 5T tolak 3. Ni fungsi masa. Sebab fungsi kita persamaan kita akan ada T. T tu apa? T tu time. Time tu apa? Masa. Jadi kita kena adjust dia T ke berapa untuk dapat kita punya sesaran. Nampak? Dan kita boleh adjust kita punya sesaran berapa untuk dapat kita punya masa. Dia boleh jadi macam tu. S, T. T, S. Okey. Ni latihan minggu lepas. Ni minggu lepas punya cerita. Cikgu recap balik. Sebab cikgu nak sambung. Okey. Yang kedua kita buat juga latihan. Kamu boleh tengoklah. Cikgu ada screenshot dekat kamu punya WhatsApp. Okey. Okey, habis. Jadi, cikgu sebenarnya untuk hari ni, cikgu masing-masing, cikgu akan pergi kepada buku teks. Cikgu akan pergi kepada pembezaan dalam kinematik gerakan linear. Pembezaan. Jadi, apa pembezaan tu? Cikgu pun teranglah dekat kamu. Pembezaan dekat sini adalah dengan menggunakan fungsi sesaran yang kita dapat tadi, kita boleh dapat dia punya hal laju dan kita boleh dapat dia punya pecutan. Macam mana? Kita kena bezakan dia. Kita kena buat kaedah pembezaan. Okey, habis. Jadi dekat sini sebelum cikgu teruskan, sebelum cikgu teruskan bla 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 bla, cikgu tunjuk dekat kamu macam mana nak buat pembezaan. Ini. Ni cikgu ajar kamu macam mana nak buat pembezaan. Kamu boleh tengok balik. Kamu boleh tengok balik. Okey. Lepas kamu dah buat pembezaan, cikgu tunjuk dekat kamu macam mana fungsi sesaran kita boleh guna. Ni fungsi sesaran. Kita boleh guna nak dapat dia punya laju. Kita boleh guna juga nak dapat dia punya pecutan. Itu maksud cikgu. Jadi masing-masing boleh tengok. Sesaran dia 9T kuasa 2 tolak 33T. Sekarang cikgu nak check T sama dengan 3. Bila T sama dengan 3 saat, apa yang jadi dekat sesaran dia? Okey. Disebabkan tu fungsi sesaran, cikgu hanya masukkan nilai 3 ke dalam T. Nampak? Cikgu dapat negatif 18. Bermakna negatif 18 sesaran ni daripada kosong adalah kita punya benchmark titik tetap kita.
Dia berada di belakang negatif 18 ke kiri negatif 18 meter. Nah, tu kat situ sasaran. Hal laju pula, macam mana nak dapat hal laju? Kita ambil kita punya persamaan sasaran tadi, kita buat pembezaan. Dekat sini kita bezakan dia, kita dapat 18T tolak 33. Habis. Jadi, bila T sama dengan 3, berapa dia punya hal laju masa tu? Berapa? Hal laju ni orang kata senang cerita speed lah, speed. Speed tu laju, tapi hal laju ni velocity. Velocity dalam bahasa Inggeris. Tapi velocity tak ramai sangat orang faham. Benda yang bergerak, dia mesti akan ada speed ataupun velocity. Bila guna speed, bila dia guna jarak. Bila dia guna velocity, bila dia guna displacement. Jadi dekat sini kenapa cikgu pakai V? Cikgu pakai velocity. Hal laju diukur dalam velocity. Hal laju bahasa Melayu, velocity bahasa Inggeris. Jadi kita nak cari masa T kita sama dengan 3, hal laju kita berapa? 21 meter per second. Maksudnya dia tengah bergerak 21 meter per second. Ini hal laju. Okay, habis. Kita teruskan dengan pecutan. Dekat pecutan dekat sini, bila cikgu nak cari T dia, bila cikgu nak cari, bila T sama dengan 3, cara dia adalah cikgu buat pembezaan. 18T tolak 33. Kita ambil V kita, persamaan V tadi, kita buat pembezaan. Dekat sini, bila cikgu bezakan terus, cikgu dapat 18 meter kuasa 2 per saat. Jadi inilah dia keadaan T sama dengan 3. Ini sasaran dia. Ini hal laju dia. Ini pecutan dia. Macam mana cikgu boleh dapat? Sebab kita membezakan dia. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham? Okey. Nak dengar. Boleh tulis dekat chat. Sampai sini jelas ke? Okey. Bagus Syakir. Jelas. Okey. Yang lain pun boleh respon. Okey. Jadi dekat sini cikgu hold dulu. Cikgu hold dulu. Masing-masing boleh tengok. Okey. Jadi pembezaan ni, cikgu memang nak pergi dekat sini. Cikgu memang nak pergi dekat sini. Kenapa dia kata imbas kembali? Sebab dia nak suruh kita imbas kembali pembezaan dekat bab 1. Jadi cikgu memang tak boleh nak pergi kalau kamu tak reti pembezaan. Cikgu memang tak reti kalau kamu tak reti pembezaan. Jadi dekat sini kita akan belajar pembezaan dulu. Boleh ke semua kita belajar pembezaan dulu? Boleh. Nak dengar suara sikit, boleh? Alamak, boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi dekat sini kita kukuhkan kita punya pembezaan. Biar walaupun ada yang dalam kelas ni form 4 pun dia boleh jawab. Jadi pembezaan ni formula dia. Jadi cikgu tunjuk. Mula-mula sekali bila kita nak buat pembezaan, kalau ada kurungan kita kena buka kurungan dia. Kita kena buka kurungan dia. Jadi dekat sini kita buka dulu kurungan. Untuk A ni kita buka dulu kurungan. Cikgu akan buat 2 soalan, kamu buat 2 soalan sebab kita nak mantapkan kita punya pembezaan. Jadi dekat A, sebenarnya dia ada cara mudah tapi cikgu tak pergi kat situ. Dia boleh bezakan dalam kurungan tapi cikgu tak nak. Cikgu buka. Cikgu buka. Maksudnya dekat sini, kalau dia ada kuasa 2 dalam kurungan, jadi kita buka dia 2 tolak T, 2 tolak T. Okey. Ini kurungan besar. Okey, habis. Kita selesaikan macam biasa. 2 darab 2, kita dapat 4. 2 darab negatif T, kita dapat negatif 2T. Negatif T darab dengan 2, kita dapat negatif 2T. Okey. Negatif T darab negatif T, kita dapat positif T kuasa 2. Okey, habis. Selesaikan ni sebab dia ada sebutan serupa. Okey. 4 tolak 2, kita dapat negatif 4T tambah T kuasa 2. Ini cikgu buka kurungan macam biasa. Sampai sini jelas ke? Boleh follow ke? Nak tanya sikit. Sampai sini boleh follow? Okey ke semua? Boleh follow ke sampai sini? Nak dengar suara sikit. Lama. Okey ke? Jelas. Jelas. Okey, baik. T ni, buka pula lagi kurungan. T darab 4, kita dapat 4T. T darab negatif 4,
T, kita dapat negatif 4T kuasa 2. T darab T kuasa 2, kita dapat T kuasa 3. Okey, sekarang ni ini adalah dalam fungsi S. Jadi dekat sini cikgu akan buat pembezaan. Pembezaan ni formula dia adalah dy per dx. dy per dx sama dengan a n x n tolak 1. Dia senang sahaja. Paling penting adalah kamu kena jumpa dia punya pemalar kuasa berapa. Sebagai contoh, dekat sini dia kuasa 1. Dekat sini dia kuasa 2. Dekat sini dia kuasa 3. Itulah N kamu. Jadi kamu tengok cara cikgu selesaikan. 1 ni bawa ke depan. 1 ni bawa ke depan. Dia akan jadi 1. Lepas tu 4 tu macam mana? 1 ni akan darabkan dengan 4. Lepas tu T. Kamu tengok formula kita. N tolak 1. Kuasa tadi tolak dengan 1. Jadi 1 tolak 1. Okey, habis. Kita pun selesaikan. Kita dapat 1 darab 4 dapat 4. T 1 tolak 1 dapat kosong. Jadi bila apa-apa kuasa kosong, hukum indeks, apa-apa kuasa kosong, dia sama dengan 1. Jadi bila dia sama dengan 1, 4 darab 1 still 4 jawapan dia. Sampai situ jelas? Boleh faham yang ni? Cikgu baru selesaikan yang ni. Jelas? Okey ke? Boleh follow lagi? Nak dengar suara sikit. Boleh follow lagi? Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang 2 ni pula. 2 ni kita kena ingat negatif 4 ni akan didarabkan dengan 2. Lepas tu T 2 kuasa 2 ni tadi akan tolak dengan 1. Selesaikanlah. Negatif 4 darab dengan 2 kamu dapat negatif 8. T 2 tolak 1 tadi dia kuasa 2, sekarang dia kuasa 1. Habis. Habis dah. Tambah T kuasa 3. Okey, sebenarnya ada nombor 1 dekat depan. Jadi 1 ni akan didarabkan dengan 3. Jadi bila 1 darab dengan 3, dah selesai. T kuasa 3 tadi dia akan tolakkan dengan 1. 3 tolak 1. Jadi jawapan kamu dapat dekat belah bawah, 1 darab 3 kamu dapat 3. T 3 tolak 1 kamu dapat T kuasa 2. Sampai sini jelas ke semua? Boleh faham? Okey, jelas. Okey ke? Boleh ke? Alamak, nak dengar suara sikit. Kalau tak pun tulis dekat chat jelas ke? Aisyah Akila, jelas ke Aisyah Akila? Syakir jelas ke? Okey, Al-Zafran. Okey, bagus. Okey, jadi disebabkan tadi dia S. Dia dah melalui proses dekat sini. Nama proses dia adalah kita panggil dia pembezaan. Jadi selepas dia lalu proses pembezaan, sini bukan S dah. Sini kita panggil dia V. Jadi S bila kita bezakan dia dy per dx, kita akan dapat V. Bila V ni kita bezakan dia dy per dx, kita akan dapat A. S ni apa? S ni adalah sesaran. V ni apa? V ni adalah halaju. A ni apa? A ni adalah pecutan. Kena faham yang tu dulu. Kena faham yang tu dulu. Nak kena faham apa? Pandaikan pembezaan. Barulah kamu boleh selesaikan masalah lain. Jadi kalaulah dekat sini kita nak cari sesaran, kita pakai formula S sama dengan bla 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 bla. Tetapi bila kita nak cari halaju, kita pakai formula V sama dengan bla 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 bla. Jelas? Boleh faham semua soalan A cikgu buat tu? Okey. Macam ni semua. Okey ke? Okey, baik Syakir. Bagus. Okey, sekarang rujuk contoh A. Rujuk contoh A. Cuba buat B. Cikgu hanya nak kamu bezakan sahaja. Buat pembezaan. Bukan selesaikan lagi. Buat pembezaan. Buat pembezaan. Okey, cikgu bagi masa
2 minit sahaja. Buat pembezaan dekat B kita. Zafran setakat ni okey ke? Boleh follow lagi nak buat B tu? Boleh. Okey. Oh, ni ada orang tanya. Ni, latih kendiri 8.3 muka surat 261. Okey, 1 minit lagi. Okey, selesai sudah. Selesai sudah masa yang diberikan. Kat sini kita kena faham tentang pembezaan. Kalau kamu tak boleh nak buat pembezaan, cikgu ibarat cikgu stuck. Cikgu sangkut. Cikgu tak boleh nak teruskan. Okey, bagus. Ada yang dah reply kat situ kan? Bagus. Okey, masing-masing kita pergi dekat B. Okey, cikgu buat warna hijau. S sama dengan 16T tolak T kuasa 2. Okey, nak buat pembezaan ni dia easy gila. Kamu hanya kena tengok dekat huruf tu dia kuasa berapa. Sekarang ni T kuasa berapa? Kuasa 1. Ni kuasa berapa? Kuasa 2. Cara singkat dia adalah 1 ni kamu darabkan terus dengan 16. 1 darab 16 dapat berapa? Dapat 16. T lepas tu 1 tolak 1 kamu dapat kosong. Jadi T tu hilang. Dia bukan jadi kosong. Dia bukan hilang jadi kosong. Dia jadi 1. Jadi 16 darab 1 kamu dapat 16. Jadi cikgu tak tulis T itu. Habis. Okey, tolak 2. Kalau kamu tak nampak nombor depan T ni, dia ada nombor 1. Jadi ingat nak buat pembezaan 2 darabkan dengan 1 kamu dapat 2. T 2 tolak 1 kamu dapat 1. Itu cara singkat dia. Kalau kamu nampak ni cara panjang, sebenarnya dia cara singkat dia kita boleh congak. Jadi bila kita dah congak kat sini, ini lepas kita dah buat melalui proses pembezaan, ni bukan S sama dengan dah. Dia jadi V sama dengan. Jelas ke semua? Untuk 1B ni boleh faham? Okey ke? Jelas ke semua? Boleh tulis dekat chat kalau jelas, cakap jelas. Kalau kurang, beritahu kat mana yang kurang. Okey. Syakir macam mana Syakir? El-Zafran. Adib macam mana? Okey? Boleh, okey, bagus. Okey, cikgu memang kalau ada orang cakap jelas baru cikgu teruskan. Okey. Jadi, habis. Kita pergi pula dekat soalan yang berikutnya. Sekarang ni, dia nak cari fungsi pecutan. Tadi kita nak cari daripada S ke V sahaja. Nampak ni? Daripada S ke V sahaja. Sekarang ni kita nak cari daripada S ke V ke A. S ni apa? S ni adalah sesaran. V ni apa? V ni adalah hal laju. A ni apa? A ni adalah pecutan. Nampak? Habis. Jadi, bila kita daripada S nak ke A, kita kena bezakan dia 2 kali. Jadi, masing-masing boleh tengok. Cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan buat satu soalan, kamu buat satu soalan. Sebab kita nak kukuhkan benda ni dulu. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. S sama dengan 8T tolak 2T kuasa 3. Ini S. Jadi, daripada S ni, kita buat pembezaan. Pembezaan yang pertama adalah
kita tengok kuasa dia. Ni kuasa 1. Cikgu saja nampakkan supaya kamu faham. 1 ni darabkan dengan 8, kamu akan dapat 8 juga. Satu yang warna merah ni tolak dengan 1, kamu dapat kosong. Jadi ingat apa kuasa kosong dia jadi 1. Jadi 8 darab 1 dia dapat 8 juga. Jadi habis, selesai. Itu je. Okey. Kemudian 2T kuasa 3 ni. Okey, 3 darabkan dengan 2. Ni negatif 2. 3 darab negatif 2, kamu dapat negatif 6. T, 3 ni tolak 1, kamu dapat 2. Jadi dia habis, selesai. Itu je. Jadi ini bukan S dah. Dia jadi V. Boleh faham ke semua? Jelas? Ha. Okey ke? Ha. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada V. Jadi nak dapatkan A pula. Jadi bila kita nak dapatkan A, kita kena buat pembezaan lagi sekali. Kita kena buat pembezaan lagi sekali. Jadi kamu janganlah ingat dia tiba-tiba jadi macam ni. Tak, cikgu membuat pembezaan ni. Cikgu buat pembezaan. Ini cikgu buat pembezaan. Okey. Lepas cikgu pembezaan, barulah cikgu dapat V. Dia bukannya terus dapat. Dia bukannya terus dapat. Okey, habis. Jadi bila cikgu daripada V nak buat A, cikgu kena buat pembezaan lagi sekali. Okey, senang cerita, masing-masing boleh tengok. 8 ni sebenarnya T ni kuasa kosong. Jadi kosong darab dengan 8, T 8 tu kamu akan hilang. Jadi dekat sini 8 tu akan hilang. Tak nampak cikgu tunjuk. 8 tadi kan, T ni kan kuasa 1. Tolak 1 dapat kosong. T kuasa kosong. Macam mana dia dapat 8? Okey, 8 T kuasa kosong, T kuasa kosong sama dengan 1, sebab tu dia dapat 8. Ni penjelasan untuk nombor 8 ni. Penjelasan yang seterusnya adalah kita ambil 8 T kuasa kosong. Bezakan dia. Buat pembezaan. Kosong darab dengan 8, kamu dapat kosong. Apa-apa darab dengan kosong akan hilang. Jadi 8 tu hilang. Selesai. Dia jadi hilang. Jadi maksudnya apa? Tak ada dah nombor 8 tu. Okey. Seterusnya. Ini 2 darabkan dengan 6, negatif 6, kita akan dapat negatif 12. Lepas tu 2 tolak dengan 1, kamu dapat T kuasa 1. Ini apa? Ini adalah A kita. Itu maksudnya daripada sini, daripada formula yang sama, kat sini kita boleh cari dia punya sesaran. Daripada formula yang sama kita bezakan, kita boleh dapat dia punya hal laju. Formula hal laju tu kita bezakan, kita dapat dia punya pecutan. Jelas ke semua yang cikgu terang dekat depan ni? Boleh faham? Okey, reply dekat chat. Macam mana? Okey ke? Ha, alamak. Reply. Nak ni. Okey lagi, bagus. Jadi sekarang ni kamu kena faham, kamu kena buat latihan. Okey, latihan yang cikgu nak bagi sekarang adalah kamu selesaikan B. Ini adalah S dia. Cikgu nak kamu cari apa V dia, apa A dia. Okey, buat pembezaan sekarang. Rujuk contoh yang cikgu bagi kat depan. Ni kalau siapa-siapa tak tahu S tu apa, cikgu dah tunjuk. S ni sesaran. Siapa-siapa tak tahu V tu apa, cikgu dah tunjuk kat sini. V tu hal laju. A adalah pecutan. Okey, cikgu bagi masa 2 minit sahaja. Boleh cuba selesaikan. Sebab apa? Sebab lepas ni cikgu nak tunjukkan macam mana nak guna. Cikgu nak tunjukkan macam mana nak guna. Takut tak cukup masa.
Okey. 1 minit lagi. 1 minit lagi. Okey, selesai sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu akan mula tunjukkan. Okey, boleh semua Okey, jadi seperti biasa, kalau tak faham bagi tahu terus kalau tak faham bagi tahu terus. Okey, kita pergi kat B kita. Okey, sekarang ni S kita. Kita buat pembezaan. Buat pembezaan dekat sini T depan ni 1, 3 darab dengan 1 kamu dapat 3. T 3 tolak dengan 1 kamu dapat 2. Habis. Kemudian dekat sini 2 darabkan dengan -5 kamu dapat -10. T 2 tolak 1 dapat T kuasa 1. Habis. 7 bila dia senang ceritalah bila dia tak ada huruf, buangkan saja. Hilang. Kenapa dia hilang? Ni masing-masing boleh tengok. Sebab dia bila tak ada huruf sebenarnya ada je huruf cumanya dia dalam keadaan T kuasa kosong. Jadi kuasa kosong tu darabkan dengan nombor depan dia jadi kosong. Jadi dia jadi hilang lah. Sebab apa-apa darab dengan kosong tak ada jawapan. Dia jadi kosong lah. Okey. Jadi sebab tu dia hilang. Ini dah bezakan dia. Tadi S. Lepas S kita dapat V. Okey, habis V kita. Sekarang kita nak cari A. Nak cari A, kita bezakan lagi sekali. 2 darab dengan 3 dapat 6. T. 2 tolak 1 dapat 1. Jadi 6T. Okey, 10 ni kuasa 1. 1 darab dengan 10, kamu dapat 10. 1 tolak 1 dapat kosong. Jadi T kuasa kosong. Tak payah salin. Inilah fungsi untuk cari V dan cari A. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham ke pembezaan tu? Macam mana? Boleh reply sikit dekat chat. Macam mana? Okey ke? Ataupun ada masalah ke? Macam mana? Al-Zafran, Aisyah Akila, Syakir, siapa-siapalah, Faris, macam mana? Jelas ke? Cikgu nak ada yang cakap jelas, baru cikgu teruskan dulu. Kalau tak ada siapa-siapa cakap jelas, cikgu tak boleh nak teruskan. Sebab cikgu, okey, bagus Faris, jelas. Syakir, jelas. Okey, habis. Jadi, kat mana kita nak tengok? Kat mana kita nak tengok kegunaan dia? Masing-masing boleh tengok. Cikgu akan cari satu contoh. Cikgu akan cari satu contoh. Kita terus pergi kepada latihan kendiri 8.4. Masing-masing. Cikgu akan selesaikan contoh 7. Cikgu akan selesaikan contoh 7. Masing-masing cikgu buat dulu soalan A dengan B. Cikgu buat dulu soalan A dengan soalan B. Ni soalan contoh. Masing-masing ini contoh cikgu yang buat. Daripada soalan A dengan soalan B, cikgu nak kamu buat satu contoh juga, iaitu 1A dan 1-2. Masing-masing boleh tengoklah. Cikgu akan tunjuk dua contoh. Okey. Jadinya, boleh ke ni cikgu nak mula tunjuk ni? Boleh? Boleh. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan pergi kepada contoh yang cikgu nak tunjukkan. Kalau siapa-siapa ada buku teks, boleh buka buku teks. Tak ada masalah pun. Kamu tak dikira meniru pun. Sebab buku teks, kalau dia jelaskan ikut verb. Dia tulis. Sekarang cikgu nak bagi tahu. Siapa ada buku teks, boleh buka muka surat 263. Cikgu akan pergi kepada contoh yang ini. Cikgu nak tunjuk macam mana nak selesaikan mencari V. Apa fungsi? Kenapa kita nak kena buat tadi?
Dia kan kita buat pembezaan tadi kan. Macam mana nak guna? Okey, sekarang masing-masing boleh tengok. Suatu zarah bergerak di sepanjang garis lurus sepunya sesarannya. Maksudnya dia bergerak, satu zarah ni bergerak dalam satu garis lurus. Okey, dari titik tetap O. O ni adalah kita punya titik tetap. Okey, habis. Diberi S, S adalah, cikgu keluarkan S, T kuasa 3 tolak 9 T kuasa 2 tambah 24 T tambah 5. Okey, habis? Habis? Okey, dengan keadaan T ialah masa dalam saat selepas gerakan bermula. Okey. Hitung. Dia suruh kira A. Halaju awal. Apa halaju awal? Halaju awal dekat sini, halaju awal dekat sini adalah apabila T tu sama dengan kosong. Kod siapa awal ni maksudnya dia mula. Tempat dia mula. Tempat dia mula. Kalau kamu kira untuk cari dia punya sasaran, tengok kalau kamu nak cari dia punya sasaran, cikgu tunjuk sekali. Okey, S, cikgu salin balik formula dekat atas ni. Okey, kalau cikgu nak cari sasaran, tengok tahu. Kalau cikgu nak cari sasaran, cikgu ambil formula yang bercakap tentang sasaran. Jadi, bila dia mula, maksudnya T sama dengan kosong. Cikgu gantikan semua T kosong. S sama dengan T kosong kuasa 3. 9 T kosong. Gantikan dia dengan kosong. 24 kosong tambah 5. Jadi kosong, dah apa-apa darat dengan kosong jadi hilang. Jadi dekat sini, cikgu dapat dia 5. S sama dengan 5. 5 tu bermaksud kita ada satu garis lurus. Dia berada 5 ni dalam keadaan positif. Bermakna dia duduk belah kanan. Jadi dekat sini 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kedudukan dia masa T sama dengan kosong adalah 5 meter ke kanan. Maksudnya ini sekarang tempat dia mula. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, jelas sampai situ. Okey. Nak dengar suara sikit okey ke? Alamak, okey ke semua? Kita tengok kat chat. Ada yang reply ke? Okey, jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang ni dia nak hal laju. Jadi, bila dia nak hal laju, kat sini cikgu asingkanlah sebab cikgu takut kamu confuse kan. Okey, jadi dekat sini dia nak hal laju. Jadi, tempat dia mula sama juga T sama dengan kosong. Tetapi kamu tak boleh pakai fungsi S. Sebab bila fungsi S, kalau kamu masukkan fungsi S, kamu bukannya dapat nilai hal laju dia. Kamu dapat dia dalam keadaan, kalau S kamu pakai, masuk je T sama kosong, kamu dapat dia punya sasaran, bukan hal laju. Jadi macam mana nak dapat dia punya sasaran? Kamu kena dy per dx. Kamu kena buat pembezaan. Jadi dekat sini kita bezakan dia. 3 darab dengan 1 ada nombor 1 kan? 3. T, 3 tolak 1 dapat 2. 9 darab 2 darab negatif 9 kamu dapat negatif 18 T. 2 tolak 1 dapat T. 24 ni sebenarnya kuasa 1. 1 darab 24 dapat 24. Jadi T ni hilang. 5 ni hilang lah. 5 ni hilang. Jadi inilah selepas kamu buat pembezaan, kamu dapatlah persamaan yang V, iaitu hal laju. Jadi bila kamu nak cari masa T sama dengan kosong, berapa laju dia? Jadi dekat sini masukkanlah kosong. Jadi V sama dengan 3 kosong kuasa 2 tolak 18 kosong tambah 24. Apa-apa darab dengan kosong dah jadi kosong. Jadi dekat sini V kamu adalah sama dengan 24. Okey. Sampai situ jelas. Okey. Sampai situ jelas ke semua? Boleh faham? V sama dengan 24 ni? Okey. El Zafran, okey. El Zafran, jelas? Jelas. Yes. Bagus.
Jadi maksudnya ni 24 jarak kita kan meter, jarak kita kan meter dan masa kita kan saat. Jadi meter per saat. Maksudnya masa dekat sini kamu punya motor ke apa-apa ke tengah press dalam keadaan 24 meter per saat. Kamu jangan ingat, kamu jangan ingat dia T sama dengan kosong, dia tak bergerak. Sekarang ni maksudnya bila kamu jumpa nilai, dia tengah bergerak. Cumanya masa dicatat sama dengan kosong tu, dia tengah bergerak. Dia bukannya setiap pergerakan kamu kena kira, oh dia berhenti ke bergerak. Tak. Maksudnya T sama dengan kosong boleh jadi pergerakan tu tengah dalam keadaan bergerak. Jelas ke semua? Boleh faham? Okey, 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 okey. Ha. Alright ke semua? Jelas ke? Okey. Sekejap, Okey, baik. Jadi kita pergi pula kepada B. Kepada B. Hal laju V sama dengan berapa dalam MS negatif 1. MS negatif 1 ni kamu bolehlah MS per M per S sama dengan MS negatif 1 samalah maksud dia. Jadi dia nak cari hal laju pada T sama dengan 3. Jadi formula yang kamu kena ambil formula ni. Yang V kamu dapat dekat sini. Jadi kamu nak cari berapa hal laju dia kan? Masukkan 3. Masukkan 3 ke dalam T tu. T tu apa? Masa. 3 kuasa 2 tolak 18. 3 tambah 24. Dekat sini kamu tekan kalkulator, kamu dapat negatif 3. Jadi jawapan dia adalah negatif 3 meter per saat. Negatif meter per saat je lah. Meter per saat. Apa maksud dia positif? Kalau dia positif bermaksud dia tengah bergerak ke kanan. Kalau dia negatif, dia punya pergerakan, dia tengah undur balik. Dia tengah undur balik. Tadi ke kanan. Sekarang dia bergerak ke kiri. Itu maksud positif negatif. Jelas ke semua? Boleh faham? Ha. Okey ke? Jelas ke? Alamak. Reply. Macam mana semua? Okey ke? Okey, jelas. Okey, bagus. Okey. Jadi itu cara dia. V ataupun hal laju, dia boleh jadi dalam keadaan positif. Bila dia dalam keadaan positif? Bila dia tengah bergerak ke kanan. Jadi masa T sama dengan kosong ni, kamu kena faham lah. Dia tengah bergerak ke kanan sebenarnya. Dia tengah bergerak ke kanan. Dia tengah press ke kanan. Tapi bila T sama dengan 3, dia makin slow. Tapi bila T dah sama dengan 3, pergerakan dia bergerak ke kiri pula. Dia bergerak ke kiri pula. Ni kalau kamu tak nampak, maksudnya zarah warna merah ni dia tengah bergerak ke kanan. Dia beza dengan sesaran. Dia beza dengan sesaran. Okey, jelas ke? Nak tengok sikit masing-masing. Boleh tulis dekat chat kalau jelas, boleh bagi tahu jelas. Kalau kurang faham, boleh bagi tahu kurang faham dekat mana. Okey, boleh tulis dekat chat sikit. Macam mana? Zafran, Faris, Aisyah. Macam mana? Okey tak okey tu? Ha, jelas. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini, cikgu tak buat sampai habis. Dekat sini, kita akan pergi kepada soalan 1A. 1A, 2A, 3. Cikgu nak sekarang ni, cikgu bagi kamu masa. Berdasarkan penerangan cikgu tadi, cikgu nak masing-masing cuba selesaikan nombor 1A1 dan A2. Cuba selesaikan. Cikgu tunggu. Okey. A2. A3 pun bolehlah jadilah. Buat je lah terus. A3. Masukkan nilai je pun. Okey. Cikgu bagi masa 4 minit. Lama tu tak nak 4 minit. Lama. 3 minit je lah. 3 minit. Okey. Boleh cuba selesaikan. Zafran setakat ni boleh follow lagi ke? Boleh. Alright.
Okey, 2 minit lagi. Syakir okey ke setakat ni Syakir? Adik okey ke setakat ni adik? Okey, 1 minit lagi. Okey. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Ni habis sudah. Sorry. Azafran dah siap ke Azafran? Ke nak masa lagi? Sikit lagi cikgu. Sikit lagi. Okey. Cikgu bagi masa. Okey, habis dah. Dah pukul 6.30. Okey, bolehlah. Okey, Syakir. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan nombor 1. Ni kita nak cari hal laju ni. Okey. Kok ada yang pening untuk selesaikan soalan ni, cikgu tunjuk lagi sekali Untuk sasaran cikgu dah tunjuk, sekarang cikgu nak pergi kepada hal laju. Untuk siapa-siapa yang rasa pening dengan hal laju ni, masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, ini S kita. S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 3T tambah 6. Sebelum kita nak cari dia punya hal laju tu V, kita kena buat pembezaan. 2 darab dengan 2 kamu dapat 4T. 2 tolak 1 kamu dapat 1. Habis. Ini kamu bezakan. Ini kuasa 1. 1 darab dengan 3 dapat negatif 3. Ini negatif 3 lah. 1 darab negatif 3. 1 tolak 1 habis. T tu hilang. Sebab dia T kuasa kosong. Jadi apa-apa kuasa kosong dapat 1. 6 lagi lah. 6 tu dah hilang lah. Jadi inilah persamaan yang kamu akan gunakan untuk mencari dia punya V. Untuk siapa-siapa yang rasa pening berkenaan dengan V ni, cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan terangkan dekat kamu. Masing-masing boleh tengok dulu sebelum cikgu mula menjawab. Sekarang ni kita akan cek dalam keadaan T sama dengan 0, T sama dengan 1, T sama dengan 2. Kita nak tengok macam mana pergerakan dia. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan
Kok tak nampak sebab soalan tu berasingan. Jadi cikgu tengah tunjuk dekat kamu hubung kait antara S dengan V. Takut tak nampak kan? Takut tak nampak. Okey, sekarang yang pertama adalah cikgu nak tunjuk dekat kamu bila T sama dengan kosong. T sama dengan kosong ni apa? Masa dia mula. Jadi masa dia mula, masing-masing boleh tengok di hadapan. Untuk mencari sesaran dia, untuk mencari sesaran dia dulu. Maksudnya bila T sama dengan kosong, kita ada satu garis lurus. Kita ada satu garis lurus sebab kita punya pergerakan linear di atas garis lurus. Kena ingat tu. S ni untuk cari jarak daripada kamu punya benchmark. Ini kamu punya benchmark lah ni. Benchmark. Titik asal. Okey, tengok tengok. Okey, S sama dengan kosong. Okey. Sebab S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 3T tambah 6. Sekarang ni T sama dengan kosong. Tempat dia mula. Jadi kita gantikanlah 2 darab kosong kuasa 2 tolak 3 darab kosong tambah 6. Apa-apa darab dengan kosong dihilang. Apa-apa darab kosong dihilang. Jadi S kamu dapat 6 meter. Kamu tengok dia positif. Maksudnya dia adalah ke kanan positif. Ke kanan positif. Berapa kali? 6 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya dia tengah berada di sini. Ini yang mana sesaran dia adalah S sama dengan 6 meter. Jelas? Boleh faham untuk sesaran? Okey. Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Alamak. Tak nak respon ni masing-masing. Okey. Jadi kita akan pergi kepada V. Kita akan pergi kepada V. Okey. Untuk nak tengok hubung kait S dengan V, kita tengok. V kamu pakai formula ni. V sama dengan 4T tolak 3. Jadi 4T. T kita kosong sekarang ni. V sama dengan 4 darab dengan kosong tolak 3. Jadi 4 darab dengan kosong, kamu dapat kosong. Tolak 3. Maksudnya V kamu negatif 3. Maksudnya dia tengah dekat sini. Negatif 3 meter per saat. Maksudnya kamu ni walaupun kalau sesaran, kamu dapat dia punya kedudukan. V tu kamu boleh dapat dia punya arah. Dia punya arah ke kanan ke kiri. Jadi sekarang dia tengah bergerak negatif 3. Maksudnya pergerakan masa T sama dengan kosong, dia tengah undur ke kiri negatif 3 meter per second. Jelas? Boleh faham ke bila keadaan T sama dengan kosong ni? Jelas. Okey, habis. Bagus. Okey. Dengan menggunakan soalan yang sama, cikgu adjust. Cikgu adjust. Sekejap, Okey, cikgu adjust. Apa yang cikgu nak adjust? Sekarang ni cikgu nak buat T sama dengan 1. Okey, kalau T sama dengan 1, kalau kita nak cari dia punya sesaran, kita pakailah formula sesaran. Jadi, kamu boleh tengok di hadapan, cikgu akan gunakan formula sesaran. Jadi, sesaran, ambil formula yang sama. S sama dengan 2, T kuasa 2 tolak 3T tambah 6. Sekarang T sama dengan 1. Maksudnya 1 apa? 1 saat lah. 1 saat. 1 saat. Jadi T ni 1 saat. Dia bergerak lah. Masa kan sentiasa bergerak. Jadi masukkan 1 saat. 2 darab dengan 1 kuasa 3 tolak 3 darab dengan 1 tambah 6. Kita pun tekanlah kalkulator. 2, 1 kuasa 3 tolak 3 darab dengan 1 tambah dengan 6. Kita dapat S dia adalah 5 meter. Jadi dekat sini kita punya jarak daripada titik asalan kita 5 meter. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dia dekat sini.
iaitu S kita adalah sama dengan 5 meter. Kenapa dia jadi 5 tadi 6? Nampak? Sebab cikgu ambil dia punya hal laju negatif. Maksudnya kita tengah bergerak ke kiri. Jadi macam mana nak membuktikan dia bergerak ke kiri? Cikgu kira S dia. S dia cikgu dapat 5 meter. Maksudnya makin sikit. Jadi dia makin dekat dengan titik asalan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Okey ke? Okey ke semua? Nak dengar suara sikit? Okey ke? El Zafran. Okey ke El Zafran? Okey. Okey. Jadi dekat sini, kan kan daripada T sama dengan kosong. Kita tahu dia tengah bergerak ke kiri. Jadi tak payahlah pelik kalau S dia makin sikit. Sebab dia tengah bergerak ke kiri. Tu cara dia. Jadi kita cari V dia pula. V sama dengan 4T tolak 3. Jadi T kita sama dengan 1 sekarang. Jadi 4 darab dengan 1 tolak 3. Jadi kita kira 4 tolak 3 kamu dapat 1 meter per second. Maksudnya dekat sini kita boleh nampak dia punya V adalah 1. Bermakna dia positif. Positif sekarang ni dia tengah bergerak ke kanan pula. 1 meter per second. Jelas ke semua sampai sini? Boleh faham ke? Okey ke? Aisyah macam mana Aisyah? Okey ke Aisyah? Jelas ke? Alamak, okey ke semua? Syakir macam mana Syakir? Jelas ke Syakir? Zafran jelas ke? Jelas. Okey. Zafran, boleh ke cikgu nak tanya Zafran? Boleh? Sikit je. Sikit je, boleh? Boleh ke? Ke malu? Okey, tak apa Zafran. Tanya orang lain naik aku. Apa? Malu kat aku. Malu lah. Okey, tak apa. Zafran boleh tengok kat sini. Rasa-rasa dekat T sama dengan 2, S dia makin tambah 5 dia ke makin kurang 5 dia? Makin lagi besar daripada 5 ke lagi kurang daripada 5? Cuba Zafran beritahu cikgu. Rasa-rasa. Apa yang Zafran fikir? Sekarang dia tengah positif. Dia tengah bergerak ke kanan. Rasa-rasa S dia makin besar ke makin kecil? Makin besar. Yes. Kita akan buktikan. Makin besar. Sebab apa? Sebab velocity dia sekarang dia tengah bergerak ke kanan. Jadi bila dia bergerak ke kanan, sepatutnya nilai S dekat T sama dengan 2 akan lagi besar. Okey, kita akan tengok. Sekarang masing-masing boleh tengok. Cikgu akan buktikan dekat kamu. Cikgu akan buktikan dekat kamu. Okey, ini adalah kamu punya kosong lah. Iaitu titik asal. Okey. Jadi, ini kita punya titik asal. Ini kita punya titik asal. Okey. Kita cari S dia. S dia adalah sama dengan 2T kuasa 2 tolak 3T tambah 6. Sekarang T dia sama dengan 2. Kita masukkan 2. 2 kuasa 2 tolak 3. 2 tambah dengan 6. Kamu pun tekanlah kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator dekat sini. Kita dapat 8 meter. Jadi 8 meter tu apa? Kamu boleh tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maksudnya dia dekat sini sekarang. Yang mana S dia adalah sama dengan 8 meter. Tak payahlah pelik kalau nilai dia besar. Sebab apa? Sebab apa kita tak payah pelik nilai dia makin besar S tu? Sebab dia tengah bergerak ke kanan. Dia tengah bergerak ke kanan. Nampak? Macam mana cikgu tahu? Ni cikgu kira velocity. Okey, jadi kalau kamu nak tahu velocity ni, itulah fungsi velocity. Kita boleh tahu dia tengah bergerak dekat ke kanan ke kiri masa dekat titik tu. Jadi kat sini velocity kan. V sama dengan 4T tolak 3. Kita ambil T kita 2. V sama dengan 4 darab dengan 2 tolak 3. Kita pun tekan kalkulator 4 darab 2, 8. 8 tolak 3 kita dapat 5 meter per second. Jadi dekat sini kita boleh nampak yang mana dia bergerak ke kanan 5 meter per second.
Jelas ke semua? Cikgu tunjuk kat depan ni. Boleh faham? Jelas ke? Syakir jelas ke Syakir? Hubung kait sesaran dengan velocity ni. Boleh faham Syakir? Aisyah Akilah macam mana Aisyah Akilah? Jelas ke? Hello, masing-masing respon sikit. Cikgu perlukan maklum Jelas je. balas. Okey ke? Jelas ke? Jelas je. Okey. Sekarang ni cikgu nak tanya kamu, kalau T sama dengan 3, apa jadi dekat nilai S dia? Apa jadi dekat nilai S dia? Adakah dia makin jauh daripada titik asal ataupun makin dekat dengan titik asal? Kalau dia punya V 5 meter per second. Cuba bagi tahu cikgu. Cuba masing-masing komen dekat chat. Rasa-rasa T sama dengan 3, sesaran dia makin besar ke makin kecil? Maksudnya sesaran dia tu makin jauh daripada titik asal ke atau makin dekat? Cuba komen dekat chat. Cikgu nak baca sikit. Alamak, tadi yang komen ke? Cepat. Cuba komen. Macam mana? Faris macam mana Faris? Rasa-rasa dia makin jauh ke makin dekat? Aisyah, tak nak komen ke Aisyah? Makin jauh ke makin dekat rasanya? Rasa-rasa makin jauh ke makin dekat? Alah, cikgu tak marah pun kalau salah. Tulis je dekat chat tu. Apa rasa-rasa apa jawapan dia? Alah, masing-masing tak nak reply lah. Macam mana ni? Okey, Azafran. Rasa-rasa makin jauh ke makin dekat Azafran? Nilai S tu makin besar ke makin kecil? Tahu? Kita tak tahu? Makin besar. Yes, makin besar lah. Sebab apa? Sebab apa Azafran kata makin besar? Bukan saya yang jawab tu. Siapa jawab tu? Kenapa dia makin besar? Kenapa dia makin besar? Tak tahu. Sebab dia bergerak ke kanan sekarang ni. Ke- Maksudnya bila dia bergerak ke kanan, dia terus menjauhi dengan titik asal. Itulah fungsi V tu. Itu fungsi V tu. V tu menentukan masa dekat titik tu dia bergerak ke kanan ke kiri. Okey, itu V. Itu fungsi V tu. Okey, jadi masing-masing dekat sini kita tengok Okey, cikgu akan buat highlight dekat kamu. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 1. Okey, bukan. Soalan ni lah. Soalan ni. Jadi, ini S kita, ini V kita. Cikgu tengah ajar apa? Cikgu tengah ajar hubung kait V dengan S. Kalau S ni, kamu dah faham dah. Sebab cikgu dah terang kelas lepas. Sekarang ni, cikgu nak terangkan macam mana V tu, boleh bantu kita untuk faham keadaan kita. Jadi, masing-masing boleh tengok. Bila T sama dengan 0, S cikgu dapat 6 meter. Cikgu tahu kedudukan dia dekat sini 6 meter daripada titik 0. Titik asal lah, titik asal. Tetapi, masa dia tengah kosong ni, dia tengah bergerak ke kanan ke kiri. Jadi, dekat situ kita kira V. Kalau kita kira V, dia dapat negatif, maksudnya kamu kena faham. Masa dekat titik T sama dengan 0 ni, pergerakan dia tengah ke kiri. Sebab tu cikgu buat, dia patah balik. Dia tengah ke kiri. Jadi bila dia ke kiri, kamu kena faham yang bila dia ke kiri, kamu boleh faham yang nilai S masa T1 akan lagi singkat. Tadi 6, sekarang 5. Tak payah pelik. Kenapa? Sebab dia tengah bergerak ke kiri. Dia tengah bergerak mendekati titik asal. Bila dia tengah bergerak mendekati titik asal, jadi nilai sesaran tu makin kecil. Nampak? Cikgu dapat 5 meter. Cikgu masuk. Bila T sama dengan 1, cikgu dapat 5 meter. Habis. Tapi sekarang, masa T sama dengan 1, 5 meter tu, masa T sama dengan 1, cikgu nak tahu kedudukan yang cikgu buat highlight warna biru ni, kedudukan ni, dia tengah arah dia ke mana? Ke kanan ke kiri?
Jadi cikgu kira velocity. Bila velocity cikgu dapat positif. Tadi negatif, sekarang positif. Bila dia positif, maksudnya dia tengah bergerak ke kanan pula. Habis. Jadi bila dia bergerak ke kanan, maksudnya cikgu boleh nampak yang T sama dengan 2 nanti, dia akan menjauhi daripada titik asalan. Bila dia menjauhi daripada titik asalan, nilai sesaran makin besar. Okey, habis. Jadi cikgu pun test lah. S tu berapa, S berapa bila T sama dengan 2. Cikgu masukkan. Cikgu dapat 8 meter. Kan 8 meter kan lagi besar daripada 5 meter. Tak payah pelik lah sebab apa dekat sini kita dah nampak dia tengah bergerak lagi jauh. Menjauhi titik asalan. Jelas ke semua? Boleh hubung kait tak? Boleh hubung kait tak antara V dengan S ni? Okey kan? Darwisi okey Darwisi. Boleh hubung kait ke Darwisi? Boleh. Zafran macam mana Zafran? Boleh hubung kait? Aisyah Akilah macam mana Aisyah Akilah? Jelas? Alamak, cikgu tak dapat respon lah. Macam mana ni? Okey ke semua? Boleh ke? Boleh bagi relationship tak T dengan S dengan V tu? Cuba masing-masing komen dekat chat. Kalau jelas, tulis jelas. Kalau kurang, bagi tahu kurang. Ada siapa-siapa tak nak reply? Kalau tak, cikgu macam cakap sorang-sorang ni. Aisyah Akilah ada ke kat situ? Kamu ni. Okey, tak apalah. Tak nak reply je. Okey. Jadi S adalah untuk mengetahui kedudukan zarah. Zarah S ataupun sesaran. Kita kira untuk mengetahui kedudukan zarah. Untuk kira kedudukan zarah. Okey, itu adalah sesaran. Ini cikgu tunjuk kat sini. Maksudnya, ni nota cikgu salin tau. Kamu ni malu-malu sangat ni kenapa ni? Kamu dah form 5 dah. Okey. Jadi S ni adalah untuk kita mengetahui kedudukan zarah. Jadi kedudukan zarah ni adalah based on titik tetap. Sebagai contoh, cikgu ada satu garis lurus sebab kita tengah belajar dalam keadaan linear kan. Ada satu garis lurus dekat sini. Okey, lepas tu kita ada satu titik tetap. Ini adalah kita punya titik tetap. Okey. Jadi, daripada titik tetap ni, dia ada belah kanan. Dia ada belah kanan dan dia ada belah kiri. Okey, jadi kalau zarah kita berada belah kanan, jadi nilai S kita akan jadi positif S. Tetapi kalau zarah kita berada belah kiri daripada titik tetap, dia akan jadi negatif S. Itu S kita. Itu adalah S kita. Okey, habis. Sekarang cikgu pergi kepada V. Cikgu nak nampak kamu cari V ni untuk apa? Jadi V adalah halaju. Halaju. Jadi V ni kita boleh tahu mengetahui arah pergerakan zarah di suatu kedudukan. Jadi masing-masing boleh tengok. V ni dia tak compare dah dengan titik tetap. Dia tak kisah titik tetap tu, dia tak kisah dah dekat mana. Dia tak kisah dah. Sebab apa? Sebab V ni adalah pergerakan zarah. Contoh,
kalau kedudukan kita dekat sini, kalau kedudukan kita kat sini, arah dia, kalau dia ke kanan, V kita adalah positif. Kalau dia ke kiri, maksudnya arah dia, pergerakan dia nak ke kiri, kita akan dapat V dia dalam keadaan negatif. Itulah fungsi kita dapat V dengan S. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Cikgu risau ni. Okey ke? Okey ke? Okey ke? Ha. Okey, cuba masing-masing komen dekat chat sikit. Kalau jelas, boleh tulis jelas. Cuba cikgu Kalau cek Ha. tu. Ya, ya Aisyah Akila. Saya tadi mic buat hal. Oh ya ke? Okey, okey. Macam mana Aisyah? Jelas? Jelas ke kurang? Jelas. Alright. Okey, cikgu harap yang lain pun jelas ni dia. Perbezaan S dengan V ni kamu kena salin. Ni salin jangan tak salin tau. Ni penting ni. Benda ni kalau siapa ambil engineering, dia akan belajar lagi sekali. Kamu memang tak boleh nak lari. Sebab apa? Sebab cikgu engineering dulu. Jadi cikgu belajar benda ni. Cikgu belajar 2 kali. Masa ambil NMAT dengan masa ambil engineering. Tu cikgu burai ni. Jadi masa cikgu belajar untuk engineering, cikgu nampak macam ni rupanya nak bagi senang faham. Kita kena tahu macam mana S tu bertindak dan V tu bertindak. Kalau tak, cari V. Untuk apa cari V? Okey, habis. Okey, itulah dia V. Okey, habis dah. Okey, kita teruskan. Cikgu akan teruskan pula. Cikgu akan teruskan. Jadi, masing-masing kita akan teruskan pula kepada A. Cikgu dah ajar kamu V, kita akan pergi kepada A. Okey, A. Okey, A, kejap. Masing-masing boleh tengok ke depan. Pecutan awal, laju awal. Alamak. Kena refresh dah pula. Kejap cikgu refresh sekejap. Okey. Jadi kat mana dah tadi? Dia start. Okey. Ni Okey, kejap semua Okey, kejap Cikgu punya internet dia macam problem sikit. Latih kendari 8.5. Okey, cikgu akan pergi kepada A kita bagi cikgu masa kejap. 8.5, 8.3, 8.4, 8.5. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Kita akan belajar sekarang ni, kita tengah belajar pembezaan. Sebab kalau kamu faham pembezaan, pengambilan dia lebih kurang je. Lebih kurang je. Tapi paling penting kita kena faham S tu apa, V tu apa. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Sekarang kita pergi kepada nilai A. Kita pergi kepada nilai A. Masing-masing cikgu akan tunjukkan soalan di hadapan. Okey, kita faham A kita kita faham A kita. Kita faham A kita. Jadi nak faham A kita, cikgu akan tunjukkan dulu satu soalan, lepas tu baru cikgu huraikan A kita. Jadi cikgu akan tunjuk latih kendiri 8.5. Cikgu akan buat berhenti seketika masa dalam saat apabila halaju zarah tu seragam. Okey. Jadi masing-masing kita nak pergi kepada A. A adalah kita panggil dia pecutan. Pecutan ni kamu kena faham. Cikgu tambah kat sini Cikgu tambah kat sini, salin nota. A adalah pecutan. Pecutan ni ada bila? Pecutan ni ada bila?
pecutan ni ada apabila ada perubahan halaju. Macam tu. Kalau halaju kita makin meningkat. Contoh, kalau kita halaju kita adalah daripada 2 meter per second meningkat kepada 10 meter per second. Ini kita panggil dia pecutan. Tetapi kalau halaju kita daripada besar ke kecil, 10 meter per second, dia jadi 2 meter per second, ini kita panggil dia nyah pecutan. Okey, habis. Jadi basically dekat sini adalah halaju ni dia punya function terbesar dia pecutan ni dia punya fungsi terbesar. Kenapa kamu nak cari dia punya pecutan? Adalah untuk mengetahui keadaan halaju. Untuk mengetahui keadaan halaju. Macam mana keadaan halaju ni? Okey, jadi sekejap cikgu susun nota cikgu, dia berterabur sikit. Ni jadi pecutan sebenarnya adalah untuk kita mengetahui keadaan halaju masa tu. Kalau dia ada perubahan, bila ada perubahan, dia boleh jadi dalam 2 keadaan. Meningkat dengan menurun. Kalau dia meningkat dekat sini, kita panggil dia halaju positif, pecutan positif. Kalau nyah pecutan, dia jadi negatif A. Maksudnya dia makin slow. Laju masa tu dia tengah makin slow. Kalau laju tu kamu dapat positif, maksudnya dia tengah pecut masa tu. Tetapi kalau tiada perubahan halaju, cikgu tunjuk kat sini Kalau tiada perubahan halaju, kamu kena faham maksudnya apa? Maksudnya halaju kamu 5 meter per second, dia jadi 5 meter per second juga. Jadi tiada perubahan halaju. Bermakna kamu punya A dalam keadaan sifar. Inilah dia kenapa kita cari V, kenapa kita cari S, kenapa kita cari A. Okey. Ni nota paling penting dalam bab ni. Okey, kita cari S sebab kita nak tahu kedudukan zarah tu dekat mana. Macam mana tahu kedudukan zarah tu dekat mana? Kita comparekan dia dengan titik tetap. Okey, halaju pula kita nak tahu masa zarah tu dekat sesuatu titik, dia tengah bergerak ke kiri ke kanan. Itu halaju. Pecutan pula dekat sini, dia nak tahu keadaan halaju masa dekat sesuatu tempat. Keadaan halaju boleh jadi 3 benda. Kalau A kamu dapat positif, maksudnya A kamu dapat nilai dia positif, maksudnya dia tengah press, dia tengah speed, dia tengah makin laju. Tapi kalau A kamu dapat negatif, maksudnya pergerakan dia tengah makin slow. Tadi arah, V untuk arah. V untuk arah. Kalau A sama dengan kosong, halaju dia adalah maintain. Tiada perubahan. Maksudnya kalau dia press, dia dapat V, kita dapat 5. T1 5, T2 5, maksudnya T1 ke T2 tiada pecutan berlaku, tiada nyah pecutan berlaku. Inilah dia AVS. Jelas ke semua dekat sini? Boleh faham? Okey, jelas ke? Nak dengar suara sikit. Jelas ke? Alamak. Okey ke semua? Sampai sini? Cuba komen dekat chat sikit. Nak dengar, nak baca sikit. Okey.
Okey, baik. Okey, jadi kita pergi kepada soalan ni. Kita nak pergi kepada tak nak lain ni Okey, kita pergi kepada soalan ni lah. Okey, kita nak faham pecutan. Okey, suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus. Laju V selepas melalui titik tetap O diberi V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Jadi, masing-masing ini adalah V kita. 8T tolak T kuasa 2. Okey, habis. Jadi, bila kita nak cari dia punya pecutan, kita kena differentiatekan dia. Kita kena pembezaankan dia. Jadi, T, ni 1 darab 8 dapat 8. 1 tolak 1 dapat 0. Jadi, T tu kamu buang. Tolak, ini kan 2 darab 1 kat depan. Jadi, dapat 2. T, 2 tolak 1 dapat 1. Jadi, ini adalah formula kamu untuk cari hal laju kamu. Ini adalah formula kamu untuk cari hal laju kamu. Jadi, masing-masing cikgu akan tunjukkan pula apa hubungan V dengan A. Tadi, cikgu tunjuk, ini apa ni? Cikgu tengah tunjuk apa ni? Ini cikgu padam lah. Ini cikgu tengah tunjuk hubungan S, iaitu sesaran dan V, hal laju. Sekarang ni, daripada soalan ni, cikgu akan padam sekejap. Cikgu nak tunjuk dekat kamu hubungan, tengok tahu. A iaitu pecutan dan V iaitu hal laju. Okey. Jadi, masing-masing kita akan pergi kepada 3 keadaan juga. Kita pergi kepada 3 keadaan juga. Kamu faham A, V dengan S, V dengan A ni kamu boleh buat. Confirm. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Dekat sini cikgu akan pakai formula ini. Okey, yang ni macam mana cikgu dapat A? Cikgu buat pembezaan lah. Pembezaan. Okey, sekarang kita ambil formula yang sama. Bila T sama dengan 0, dekat sini kita tak boleh lukis dah tau. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kedudukan. Kenapa pula tak boleh tahu kedudukan? Sebab kita tak tahu S. Kita tak tahu S dia berapa. Dia boleh je nak cari S. Kamu buat pengamiran. Tapi cikgu buat satu-satu. Jadi T sama dengan 0. Okey, masa V sama dengan 8T 1 tolak T kuasa 2. Ni 1 ni tak payahlah. Okey, masa T sama dengan 0, kita pun masukkan 0. 8 darab 0 tolak 0 kuasa 2. Jadi, dekat sini, kamu boleh tengok. Dekat sini, 8 darab dengan 0 dapat 0. T kuasa 2 darab 0, kuasa 0, jadi 0. V kamu adalah 0. V kamu adalah 0. Bermaksud, di sini, V kita masa T sama dengan 0 adalah 0. Habis. Jadi kita pergi pula dekat A kita. Ini hal laju. Hal laju. Okey. Kita bayangkan, cikgu cari A. Kita cari A. 8 tolak 2T. Kita masukkan 0. Jadi 8 tolak 2 T ni 0. Jadi A 8 tolak 2. 2 darab 0 dapat 0. Jadi kamu dapat 8. Jadi kamu kena faham. Ini adalah kamu punya A dalam keadaan positif. Kamu tengah pecut. Kamu cuba bayangkan. V kamu 0. Bila V kamu 0, kamu punya motor ni dia tengah berhenti. Jadi bila kamu nak bergerak, mestilah kamu press sikit. Jadi bila kamu press tu, itulah pecutan. Maksudnya dia tengah nak makin laju. Jelas sampai situ? Boleh faham? Okey. Nampak? Okey kan? Okey kan semua? Nampak? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok. Cikgu tunjuk T sama dengan 1.
Okey, bila T sama dengan 1, cikgu akan dapat V dia positif. Kenapa cikgu akan dapat V dia positif? Cikgu akan dapat V dia positif sebab A masa V sama dengan 0, dia tengah pecut. Jadi cikgu pun kira T sama dengan 1. Jadi cikgu ambil formula V. 8T tolak T kuasa 2. Kita tekan kalkulator. 8 1 tolak 1 kuasa 2. Dekat sini kita akan dapat V 7. Maksudnya kita masa T sama dengan 1, kamu fahamkan pergerakan dia. Ni cikgu jadikan dia T kosong. Maksudnya dia nak mula bergerak. Masa V sama dengan 0, masa dia nak mula bergerak, tiada laju lagi, tiada velocity lagi. Tetapi A tu dah mula ada sebab dia tengah memecut. A kamu dapat 8 meter S kuasa 2. Okey, sekarang ni bila T sama dengan 1. Maksudnya saat sama dengan 1, dia dah bergerak sekali. Jadi kita ambil formula untuk A. A sama dengan 8 tolak 2T. T kita 1. Jadi A sama dengan 8 tolak 2 darab 1. Kita pun kira. 8 tolak 2. 8 tolak 2 kita dapat 6. Okey, jadi masa T sama dengan 1, V kita dah mula jadi 7 meter per second. Pelik ke? Tak pelik pun sebab dekat sini dia tengah pecut. Dekat sini dia tengah pecut. Jadi A kamu dekat sini, kamu dapat 6 meter per second kuasa 2. Jadi, kalau kamu dapat A kat sini, kamu percayalah cakap cikgu, disebabkan A kamu adalah positif, jadi V kamu dekat T2, dia akan lagi besar. Sebab apa? Sebab dia tengah pecut dekat sini. Dia tengah pecut. Jadi, cikgu akan kira V kita kalau T sama dengan 2. Okey, T sama dengan 2. Okey, kita kira Okey, V adalah 8T tolak T kuasa 2. Tengok, T kita sama dengan 2 sekarang. 8 darab 2 tolak 2 kuasa 2. Kita pun tekanlah kalkulator. 8 darab 2, 16 tolak dengan 4, kita dapat 12. V sama dengan 12 meter per second. Kenapa V tu boleh jadi lagi besar? Apa yang kamu nak pelikkan kalau V tu jadi lagi besar? Sebab apa? Sebab A dekat T sama dengan 1, dia tengah pecut. Jelas ke? Boleh faham ke semua sampai situ? Okey ke? Boleh. Okey. Jadi kalau A dekat sini, kita tengok A dekat T2, bila kita dapat A masa T sama dengan 2, cikgu ulang. Bila kita dapat nilai A masa dekat T sama dengan 2, nilai A tu akan menentukan V masa dekat T sama dengan 3. Kalau A kamu positif, nilai V masa T sama dengan 3 akan meningkat. Tapi kalau A kamu dapat negatif, nilai V T sama dengan 3 akan menurun. Kalau nilai A kamu dapat dia adalah kosong, nilai T sama dengan V dekat T sama dengan 3 akan sama dengan T2. Aisyah, jelaskan Aisyah ayat cikgu tu. Boleh faham ke? Okey. 8 tolak 2T. Tengok 8 tolak 2T. Okey, 8 tolak 2 darab 2. Jadi kita pun tekan kalkulator, kita akan dapat kat sini 4. Jadi kamu akan dapat kat sini 4 meter per second. Nampak? Kuasa 2. A ni bila ada selagi dia nilai dia positif, percayalah cakap cikgu, masa T sama dengan 3, V kamu akan lagi besar daripada 12. V kamu akan lagi besar daripada 12. Sebab apa? Sebab dia tengah memecut sekarang ni. Dia tengah memecut. Macam mana ya semua? Okey ke?
Okey ke? Sampai sini jelas ke hubung kait T dengan V dengan A ni? Okey. Kalau kamu tak percaya V kamu makin besar kan? Kalau T sama dengan 3, masukkan tak percaya. Okey, tengok V. V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Kalau T sama dengan 3, 8 darab 3 tolak 3 kuasa 2. Kamu pun tekan kalkulator, kamu dapat 15. Kan? Makin besar kan daripada 12. Tak payah pelik, tak payah pelik. Sebab nilai V pada T sama dengan 3 adalah ditentukan oleh nilai A masa T sama dengan 2. Jadi dekat sini A kamu positif, maksudnya V kamu dekat T sama dengan 3 akan lagi besar daripada V kamu masa T sama dengan 2. Sebab dia tengah memecut. Dia tengah pecut sekarang ni. Okey ke semua? Jelas ke? Ke kurang? Tak dengar suara sikit. Jelas ke? Alamak. Aisyah okey Aisyah? Okey. Okey. Azafran, jelas ke Azafran hubung kait antara A dengan V ni? Jelas. Okey ini adalah hubung kait ni. Benda ni memang penting gila lah. Penting gila. Cikgu boleh cakap penting gila. Jadi nota yang paling penting hari ni, yang pertama adalah yang ni. Hubung kait yang warna hijau. Nota yang kedua paling penting hari ni adalah nota ni. Sebab ramai student, dia cari je S, dia cari je V, dia cari je S. Tapi dia tak tahu pun apa fungsi tiga-tiga tu. Apa fungsi S, apa fungsi V, apa fungsi A. Jadi dekat sini cikgu tunjuk sekali lah dia punya fungsi. Okey, habis dah. Habis dah. Okey, jadi ni dia. Ni nota ketiga paling penting. Ketiga paling penting. Senang cerita, kamu kena ada nota ni. Ni nota pertama. Ni nota kedua. Dan ini adalah nota ketiga. Kamu kena ada tiga-tiga ni. Kamu kena ada tiga-tiga ni. Selesai dah dekat sini. Okey, boleh cikgu teruskan dah? Boleh. Okey. Jadi masa cikgu pun dah nak habis. Cikgu sebenarnya nak tutup dah bab ni. Cikgu nak tutup dah bab ni. Sebab dia benda yang sama je. Kalau cikgu jawab benda yang sama. Okey. Jadi cikgu nak tunjuk di bahagian yang seterusnya iaitu pecutan. Bahagian pecutan bila cikgu cakap hubung kait A dengan V, kenapa selalunya dia tunjuk dalam graf? Kenapa selalunya dia tunjuk dalam graf? Jadi dekat sini cikgu nak tunjuklah kenapa dia tunjuk dalam graf. Alamak, tak boleh pula. Okey, sebab nilai A dengan V adalah bergantung kepada masa. Masa tu akan jadi kamu punya paksi X. Nampak paksi X kita kan? Masa kita kan? Masa kita kan? Paksi X kita kan? Tetapi kenapa dekat ni dia tak ada graf? Kenapa sesaran dengan laju tak ada graf? Sebab masa dekat paksi X, dia bukan masa tau dekat paksi X ni. Dia adalah jarak. Kamu tengok 6 meter, 5 meter, 8 meter. Kan jarak tu. Jadi jarak tak boleh jadi paksi X. Jarak tak boleh jadi paksi X. Tetapi untuk pecutan dengan laju, paksi X dia adalah masa. Masa boleh jadi paksi X. 0, 1, 2, 3. Kalau kamu belajar matematik tingkatan 4, kita ada graf laju masa. Pecutan masa. Kamu tengok baliklah. Jarak masa dengan laju masa. Okey, habis dah. Okey. Jadi dekat sini kita akan pergi kepada beberapa soalan-soalan ni lah. Pecutan awal, pecutan berhenti seketika untuk kali kedua, masa dalam zarah laju itu adalah seragam. Okey. Berdasarkan yang cikgu ajar tadi, iaitu ni, A positif, A negatif, A sama dengan kosong ni, dan penerangan yang cikgu tunjuk kat sini,
Okey, cuba kamu selesaikan soalan A, B, C. Dekat sini, cikgu bagi masa 5 minit. Cuba selesaikan. Habis 5 minit, cikgu akan tunjukkan. Ini akan jadi soalan yang terakhir kita untuk bab 10 ni. Okey. Syakir macam mana Syakir? Jelas ke Syakir? El Zafran jelas ke El Zafran? Jelas. Okey. Okey. Kita tanda sekejap Okey. 3 minit lagi.
Okey, 1 minit lagi. Okey, dah habis dah masa. Cikgu akan mula selesaikan soalan di hadapan. Ke tengah buat lagi? Latihkan diri 8.5 untuk siapa-siapa yang pening. Latihkan diri 8.5. Okey, kita akan pergi kepada soalan A. Jadi, masing-masing cikgu akan pergi kepada soalan A ya. Okey, boleh ke cikgu nak mula buat ni? Okey. Jadi, cikgu mula buat boleh ke? Aisyah Akilah ada ke kat situ? El-Zafran ada ke kat situ? Boleh cikgu nak mula buat? Boleh. Okey. Jadi, masing-masing boleh tengok kat sini. 1A. Pecutan awal zarah itu dalam meter per second negatif 2. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Okey, kita ada V. V kita adalah 8T tolak T kuasa 2. Bila dia cakap kat sini pecutan, kamu jangan guna formula V ni. Jangan guna V ni. Kamu kena cari A dia. Jadi, nak cari A dia, kamu kena buat pembezaan. Okey, pembezaan ni cikgu dah ajar dah tadi. Dekat sini cikgu bezakan dia. Cikgu dapat 8, 2 darab negatif 1. Cikgu dapat negatif 2. 2 tolak 1 dapat 1. Ni daripada pembezaan cikgu dapat A sama dengan 8 tolak 2T. V untuk cari halaju. A untuk cari pecutan. Okey, habis. Okey, pecutan awal. Pecutan awal. Jadi, masing-masing boleh tengok di hadapan. Bila kita bercakap tentang pecutan awal, maksudnya dekat A ni adalah T sama dengan kosong. T itu adalah sama dengan kosong. Dah tekan pun tak keluar, tekan chat pun tak boleh. Kenapa tu? Oh, ya ke? Alah, tak apa. Okey. Jangan risau. Cikgu okey je, cikgu tak marah pun. Cikgu just macam nak kena, kita kan nak mengajar, bila cikgu mengajar memang cikgu akan dapatkan respon. Sebab cikgu set dalam diri cikgu, okey ada pelajar tak faham, cikgu akan ulang sampailah yang tak faham tu cakap faham. Sampai dia give up, cakap tak faham. Okey, tapi kalau semua diam, ada pelajar cakap tak ada siapa-siapa respon, cikgu takkan pergi next lesson. Cikgu punya pendirian ada 3 benda dalam mengajar. Cikgu takkan pergi teruskan kepada next lesson kalau ada seorang cakap tak faham. Walaupun seorang. Cikgu akan terangkan balik banyak kali sampai yang tak faham tu betul-betul faham ataupun dia give up cakap dia tak faham. Itu pertama. Yang kedua, cikgu takkan teruskan next lesson selagi bila cikgu nak teruskan, cikgu nak kena dengar jelas ke, boleh faham ke. Cikgu tak dengar, tiba-tiba kosong, tiba-tiba senyap. Cikgu takkan teruskan. Itu nombor 2. Yang ketiga, bila semua senyap, ada seorang yang cakap, faham cikgu? Okey, cikgu akan teruskan. Okey, itu pendirian cikgu dalam mengajar ada 3. Okey. Kena cakap tu sebab takut kamu tak respon je. Okey, jadi pecutan awal dekat sini adalah T sama dengan kosong. Jadi A adalah 8 tolak 2T. Jadi kita masukkanlah T kita dengan kosong. Jadi 2 darab dengan kosong, kita dapat 8. Cikgu nak kamu faham di sini. Masa T sama dengan kosong, kita punya zarah tu tengah memecut. Bukan duduk diam. Dia bukan macam orang lumba lari, 1, 2, 3, baru lari. Bukan. Pergerakan untuk bab 8 ni, dia boleh jadi masa T sama dengan kosong, memang dah zarah tu dalam keadaan bergerak. Jadi bila memang dia dalam keadaan bergerak, boleh jadi dia ada V dan boleh jadi dia ada E. Itu jawapan A kita. Okey, habis. Okey, B. Pecutan dalam meter kuasa 2
apabila zarah tu berhenti. Cikgu nak kamu faham. Zarah berhenti. Zarah berhenti dekat sini maksudnya tiada pergerakan. Bila dia tiada pergerakan, maksudnya V kamu adalah 0 meter per saat. Tak ada bergerak, tak bergerak. Jadi dia nak cari dia punya pejutan. Boleh ke nak cari pejutan? Boleh. Sebab daripada V sama dengan 0, bila kita dapat nilai A, akan menentukan kita punya nilai V di next time, next T. Jadi dekat sini, kita akan V, bila V sama dengan 0, bila V sama dengan 0, apa yang kita kena buat dekat sini adalah kita ambil persamaan kita. V kan, bila V kosong kan, V sama dengan 8T tolak T kuasa 2. Kita gantikan dengan V sama dengan 0 sebab kita nak tahu time bila V tu kosong, bila kita tak bergerak. Jadi V kosong. 8T tolak T kuasa 2. Apa lagi? Ini kan kuadratik. Kamu tekanlah kalkulator. T1, T2. Jadi, dekat sini cikgu tekan kalkulator. T1 cikgu dapat 0. T2 cikgu dapat 8. Jadi, bila T0 kan kita dah kira tadi. T0. Sekarang ni kita ambil lah T sama dengan 8. Maksudnya dia tengah berhenti. Jadi, kita boleh nampak pergerakan ni dia berhenti masa T sama dengan 0 dan T sama dengan 8. Jadi apa A dia dekat sini? Okey. Jadi untuk cari pejutan dia pula 8 tolak 2T, kamu ambil T sama dengan 8. Jadi di sini A sama dengan 8 tolak 2 darabkan dengan 8. Kita pun tekan A kita dapat negatif 8. Nampak? Jadi kalau dekat sini, kalau kamu bacalah, kamu boleh nampak dia dalam keadaan makin perlahan. Jadi nilai V tadi kosong. Bila dia makin perlahan, maksudnya bila negatif ni, maksudnya dia akan patah balik. Dia patah balik. Okey, habis B tu cikgu takut nak ambil masa. Soalan last. C. Ni jawapan dia MS kuasa 2. Ini jawapan A. MS kuasa 2. Okey, C. Masing-masing tengok. Masa T tu berapa apabila hal laju zarah adalah seragam? Kan cikgu dah cakap, bila hal laju seragam. Tengok balik nota cikgu bagi tadi. Bila hal laju seragam. Tiada perubahan hal laju lah. Maksud hal laju seragam. A kita kosong. Jadi dekat sini A sama dengan kosong. Jadi ambil formula yang ada A sama dengan 8 tolak 2T. Gantikan dia dengan kosong. 8 ni positif, pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi nak cari T negatif 2 darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Jadi negatif 8 bahagi negatif 2, kamu dapat 4 second. A kosong apabila T sama dengan 4. Okey, jadi itulah kita punya kelas. Okey, jelas ke semua yang cikgu tunjuk kat depan ni? Boleh faham ke? Okey ke? Jelas ke? Aisyah Akilah, macam mana Aisyah Akilah? Boleh faham? Mentang-mentang nak maghrib dah kan? Okey, jadi cikgu harap jelas lah. Cuba masing-masing tulis komen dekat chat sikit. Macam mana kelas kita pada malam ni? Jelas ke? Kalau jelas boleh tulis jelas. Kalau kurang, bagi tahu kat mana yang kurang. Okey, boleh tulis dekat chat. Zafran macam mana? Syakir macam mana? Tulis dekat chat sikit. Aisyah Akilah, Faris, Adib, semualah. Ada tak yang nak respon? Ramak. Ada yang respon lah. Tengah solat maghrib ke? Okey. Jadi, Zafran ada ke? Darwisi ada Darwisi? Ada cikgu. Darwisi jelas ada Darwisi. Semua yang cikgu terang ni. Okey. Darwisi pening ke kat sini?
Cikgu, cikgu bak kot. Oh, ya ke? Ada yang reply dah Oh, ya cikgu. Cikgu bak Oh, sorry. Oh, cikgu bak. Okey. Cikgu ingat tadi orang respon. Okey. Jadi sampai situ saja. Cikgu tunggu dekat sini. Kalau siapa-siapa. Oh, cikgu bak Oh, Zafran reply dah tadi. Okey. Sorry. Oh, masalah cikgu rupanya. Okey. Jadi kalau siapa-siapa yang ada nak tanya soalan, cikgu stay sekejap. Kalau dah tak ada apa-apa, boleh bersurai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ada soalan, boleh stay. Cikgu akan jawab. Okey. Bye semua. Solat maghrib. Oh, Putra pun jelas. Amboi Putra. Awal Putra. Saya yang tak boleh buka cikgu. Okey. Okey Aisyah. Itulah. Aisyah ada nak tanya soalan ke? Tak ada. Okey Aisyah. Jadi sampai situ sahaja untuk hari ni ya. Putra ada nak tanya soalan tak Putra? Ni bab apa? Ni bab 8 form 5. Dah habis dah form 5. Next kelas cikgu akan pergi kepada apa orang kata? Soalan terakhir. Okey Putra, cikgu nak solat dulu Bye. Bagi